Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-13. Sarung pendek dan daripada kain linen, kendi wain, dan Yeremia memberikan amaran tentang keangkuhan. Kita mau mendengarnya dengan teliti. Mari kita bermula. Tuhan menyuruh aku pergi membeli sarung pendek daripada kain linen, lalu memakainya. Tetapi dia melarang aku mencelupkannya ke dalam air. Oleh itu, aku pergi membeli sarung pendek itu, lalu memakainya. Kemudian, Tuhan berfirman kepada aku lagi, "Pergilah ke sungai Efrat dan sembunyikanlah sarung pendek itu di celah bukit batu." Kemudian aku pergi menyembunyikan sarung pendek itu dekat sungai Efrat. Beberapa waktu kemudian, Tuhan menyuruh aku pergi lagi ke sungai Efrat untuk mengambil sarung pendek itu. Maka aku pergi, lalu mengeluarkan sarung pendek itu dari tempat aku menyembunyikannya. Ternyata sarung itu telah lapuk dan sama sekali tidak berguna lagi. Kemudian Tuhan berfirman kepada aku lagi, "Begitulah caranya aku akan bertindak terhadap penduduk Yahuda dan Yerusalem. Aku akan menghancurkan keangkuhan mereka. Bangsa yang jahat ini tidak mahu taat kepada aku. Mereka masih degil dan mereka jahat seperti dahulu. Mereka beribadat dan mengabdikan diri kepada tuhan-tuhan yang lain. Itulah sebabnya mereka akan menjadi seperti sarung pendek yang tidak berguna itu. Sebagaimana sarung pendek terikat erat pada pinggang pemakainya. Demikianlah maksud aku bagi umat Israel dan Yahuda, supaya terikat erat kepada aku. Dengan demikian, mereka akan menjadi umat aku dan mendatangkan pujian dari hormat bagi nama aku. Tetapi mereka tidak mahu taat kepada aku." Kendi wain. Ayat 12. Tuhan Allah berfirman kepada aku, "Hai Yeremia, beritahulah orang Israel bahawa setiap kendi wain mesti dipenuhi wain mereka." Mereka akan menjawab, "Adakah kami tidak tahu bahawa setiap kendi wain harus dipenuhi wain?" Kemudian katakanlah kepada mereka bahawa aku Tuhan. Tuhan akan memenuhi orang di negeri ini dengan wain sehingga mereka mabuk. Raja-raja keturunan Daud, para imam, nabi dan semua penduduk Yerusalem. Selepas itu, aku akan menghentuk mereka satu sama lain, seperti kendi dihentukkan. Orang tua dan orang muda akan aku perlakukan demikian tanpa ampun. Aku akan binasakan mereka tanpa rasa sayang atau belas kasihan. Kerana umat Tuhan tidak mau mentaati Tuhan. Sungguh sedihnya. Yeremia memberikan amaran tentang keangkuhan. Ayat 15. Hai umat Israel, Tuhan telah berfirman, "Rendahkanlah hati kamu dan dengarlah firman Tuhan. Hormatilah Tuhan Allah kamu sebelum dia mendatangkan kegelapan dan kaki kamu tersandung di pegunungan, sebelum terang yang kamu harapkan diubah menjadi kekelaman.
Jika kamu tidak mahu mendengarkan Tuhan, aku akan menangis dengan diam-diam kerana keangkuhan kamu. Aku akan menangis dengan pilu. Air mata aku akan terlinang kerana umat Tuhan telah ditawan musuh. Ayat 18. Tuhan berfirman kepada aku, suruhlah raja dan bonda raja turun dari takhta mereka, kerana mahkota mereka yang indah sudah jatuh dari kepala. Kota-kota Yahuda di bahagian selatan sedang dikepung, dan tiada orang yang dapat menebusi kepungan itu. Semua penduduk Yahuda telah dibuang negeri. Hai Yerusalem, lihatlah, musuh kamu sedang datang dari utara. Di manakah orang yang harus kamu lindungi? Orang yang sangat kamu banggakan itu. Apakah yang akan kamu katakan apabila orang yang kamu anggap sebagai kawan mengalahkan serta menguasai kamu? Tentu kamu akan berasa sakit, seperti perempuan yang sedang bersalin. Mungkin kamu bertanya, mengapa semuanya itu menimpa diri kamu? Mengapa pakaian kamu dikoyak dan mengapa kamu dirogol? Ketahuilah bahawa semua itu berlaku kerana dosa kamu terlalu besar. Dapatkah orang hitam mengubahkan warna kulitnya? Atau harimau bintang menghilangkan tompoknya? Tentu tidak. Begitu juga dengan kamu yang biasa berbuat jahat. Tidak mungkin berbuat baik. Tuhan akan mencerai-beraikan kamu seperti jerami yang ditiup angin dari gurun. Dia telah berfirman bahawa itulah kesudahan kamu. Itulah yang ditentukannya untuk dilakukan terhadap kamu. Kerana kamu telah melupakan Tuhan dan percaya kepada tuhan-tuhan palsu. Tuhan sendiri akan menanggalkan pakaian kamu sehingga kamu telanjang dan dipermalukan. Dia telah nampak kamu melakukan hal-hal yang dibencikannya. Dia telah nampak kamu mengejar dewa-dewa di bukit dan di padang, seperti seorang lelaki tergila-gila terhadap isteri orang lain, atau seperti seekor kuda jantan berahi terhadap kuda betina. Hai penduduk Yerusalem, malang akan menimpa kamu. Bilakah kamu layak beribadat kepada aku lagi? Ya. Yeremia memberi amaran tentang keangkuhan orang-orang Israel, bangsa Israel, kerana mereka telah membuat dosa yang besar sampai ini berlaku. Ya, sungguh menyedihkan kalau kita tidak bertaubat kepada Tuhan. Perkara-perkara yang dahsyat berlaku. Ya. Marilah kita bertaubat. Sekian, terima kasih. Shalom.